Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Saya bersyukur, saya sungguh-sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah KU1 di GKBJ Cengkareng. Kalau Bapak Ibu merasakan hari yang luar biasa, boleh colek ke kanan ke kiri, katakan Anda luar biasa. Ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah KU1 dari awal sampai akhirnya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Wilson dengan tema nasihat terakhir dan diterjemahkan oleh saudari kita, saudari Vivi. Ada dua kali persembahan pada pagi hari ini. Yang pertama untuk kas umum dan yang kedua untuk diakonia. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi saya undang kita semua untuk berdiri. Dan sebelumnya kita mengambil saat teduh, saya mengucapkan selamat hari lansia untuk para lansia yang ada di gereja kami. Selamat hari lansia ya Bapak Ibu semua. Kita mengucap syukur Tuhan sudah pimpin Bapak Ibu semua sampai pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita ambil saat teduh sejenak. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami semua bisa berada di sini, kami percaya bukan karena kehebatan kami yakin bukan karena kekayaan kami yakin bukan karena kekuatan kami, tapi kami bisa berada di sini semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan beribadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi kesempatan yang berharga, waktu yang berharga bagi kami. Kami diberi kesempatan boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami, dimanapun mereka berada yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin sertai. Bagi mereka yang tidak berkesempatan beribadah bersama kami, dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati mereka dan Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ibadah ini kami buka hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kita sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya Dialah yang layak kita sembah, kita tinggikan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk serapun
sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh mulia, Dia termulia, Dia teragung dalam hidup kita. agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, Dipuji, ditinggikan, tinggikan Dia, tinggikan Yesus, puji Dia, puji Yesus. Hormatlah, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. jemaat naikkan pujian ini. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia Thank you, Lord. segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Mari kita menghampiri tata Tuhan dan kita mengaku akan dosa kita. Amsal 19 ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan, kita akui semua kesalahan dosa-dosa kita, kita mohon pengampunan daripadanya. Dan percayalah Tuhan akan memberikan pengampunan itu bagi kita. Hubungan kita dengannya akan dipulihkan. Mari kita menghampiri hadirat-Nya.
Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena cinta kasih-Mu begitu besar kepada kami Tuhan. Dan senantiasa waktu kami datang memohon pengampunan daripada-Mu, Engkau tahu isi hati kami dan Engkau akan mengampuni kami, orang-orang yang dengan tulus datang kepadamu untuk memohon pengampunan dari Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Biarlah Tuhan itu semuanya membuat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin taat kepadamu. Walaupun kami mesti melewati banyak hal, kesulitan, tapi kami percaya di dalam kasih-Mu itu ada kekuatan yang akan menopang kami, menolong kami untuk berjalan terus sesuai dengan kehendak-Mu, dan hidup kami semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Syukur untuk pengampunan yang Kau berikan, dan kami akan mempersembahkan ibadah kami hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kami yang paling dalam dari hati kami karena kami mendapatkan pengampunan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mari Bapak Ibu kita meresponi pengaku dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita mari membacakan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian 10 perintah Allah, biarlah kita boleh terus mengingatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, siapa yang hari ini datang ke gereja ini, datang ke tempat ini dengan hati yang bahagia? Boleh angkat tangan? Ada yang sedih gak? Coba saya lihat. Saya bersyukur semua kita datang dengan sukacita, karena dalam bulan ibadah ini kami terus menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk setia dalam beribadah, bukan hanya dalam bulan ibadah ini tapi minggu-minggu selanjutnya. Karena ada persekutuan yang indah di antara kita ketika kita bersalaman, ketika kita berinteraksi, mengobrol satu dengan yang lain. Hai, apa kabar? Baik nggak? Ii homo, kamciacu. Puji Tuhan, ii baik nggak? Puji Tuhan. Jadi itu ada terjalin keakraban yang indah yang kita tidak temukan dengan ibadah di rumah. Baik Bapak Ibu, karena hari ini kita semua berbahagia, kita responi dengan sebuah pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, terkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan
bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yang di depan putar balik, tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku yang di balkon. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan Bapak Ibu. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah. tunjuk saudaranya. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumahku. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu ada sukacita? Amin. Amin. Boleh bagikan ke kanan kiri sebelum duduk? Bagikan. Selamat bersuka cita semua. Waduh, Kaliu ditunggu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Udah 30 ya, semua saya lihat udah bersuka cita semua. Bapak Ibu, setelah kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, saatnya kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman-Nya. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Wilson. Kita iringi dengan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita, firman hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Sekolah minggu saya persilakan untuk turun.
semesta. Ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan dunia. Ajaib firman hidup, oleh darah kudus dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Beritakanlah Injilnya. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa. Ajaib firman hidup, Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang Firman indah, Firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Mari kita berdoa. 我们来一起进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah Tuhan berikan. 主，我们感谢今天美好的一天， Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama memuji nama Tuhan. 你把我们聚集在一起来一起敬拜， Betapa indahnya Tuhan menikmati kehadiran-Mu di tengah kumpulan jemaat-Mu. 这是多么的美好！我们来一起荣耀你。 Dan kami percaya Tuhan Engkau punya sesuatu untuk Engkau berikan kepada kami, 我们相信，我们今天可以领受到你的话语， yaitu kebenaran firman-Mu sendiri. 那就是你的话语的真理。 Kami mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami. 我们请求可以打开我们的心房， Tuhan tenangkan hati kami, 请临近我们的心， sehingga kami boleh sungguh mendengar Tuhan berkata-kata kepada kami. 使我们可以认真的懂得你的话语。 Firman-Mu sangat penting bagi kehidupan kami ya Tuhan. 你的话语对我们的生命非常的何等重要， Kami tidak mungkin berjalan dalam hidup ini tanpa terang dari firman-Mu. 我们不可能可以走在这个生命没有你的话语。 Karena itu Tuhan tuntun kami dan ajar kami. 因此，请引领我们， Dan urapi kedua hamba-Mu ya Tuhan. 请恩膏你的两位仆人， Dan berkati setiap kami. 请恩赐我们每个人， Dengarlah doa kami. 奉我们主耶稣的圣名， Dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们祈求祷告， Amin. 阿门。 Shalom saudara yang terkasih. 各位弟兄姐妹早安， Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. 我们今天要一起学习的是来自于《申命记》的30章11到20节。 Ini adalah nasihat terakhir Musa sebelum dia dipanggil Tuhan ya. 这是上帝在呼召摩西之前，这是他最后的叮嘱。 Kita akan membaca lebih dahulu ayat 11 sampai 14. 我们首先从11到14节， Saya baca ayat 11-12, nanti dari Vivi membaca 13-14 dalam Mandarin ya. 11到12节我们用印尼文，13到14我们用中文。 Sebab perintah ini yang kusampaikan kepada kamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. 也不是在海外，使你说谁替我们过海取了来，使我们听见可以遵行呢？
这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。 Saudara, ada seorang pria yang sudah menganggur selama 3 tahun sejak pandemi. 各位弟兄姐妹，有这样的一个男人，他在疫情之间已经有3年没有工作。 Sejak dia kehilangan pekerjaan, dia selalu pasang iklan ya, saya butuh pekerjaan, open to work gitu ya. 他失去了他的这个工作之后呢，他一直都挂着这样的一个招工的这样的一个信息。 Wah, setiap hari dia cek email yang masuk. 他每天都会查说他的邮件， Wah, dia kira ini ada tawaran pekerjaan. 他在查是否有哪些公司 Wah, 想要他。 dia klik, wah ternyata bohong, 然 saudara 后他点 sekalian. 击，不是， Ternyata disuruh bayar sesuatu supaya dapat iklan pekerjaan lebih banyak lagi. 没想到是可能是让他去点击，使他可以招到更多的广告。 Sudah berpuluh-puluh kali dia kecewa. 他已经屡多次的感到的失望。 Lalu bulan Januari tahun kemarin 2023 ada lagi masuk email tawaran pekerjaan. 然后在2023年的1月份有这样的一封邮件， Dia bilang saya di tahun baru ini udah nggak mau ngecek email lagi karena bohong semuanya. 然后他说我在这个新的1年我不想再查收邮件，因为很多骗子。 Saudara sekalian, tetapi setelah bulan Juni kemudian dia terpikir, tapi jangan-jangan memang itu pekerjaan yang benar ya. Sudah 6 bulan nih saudara sekalian. 然后到了6月份的时候，他才回想过来，想说，有可能1月份的时候那份邮件是真的。 Jadi dia buka itu email yang dikirim Januari, ternyata itu tawaran yang serius untuk pekerjaan. 然后他再返回来看1月份查收的那份邮件，没想到是真的。 Wah, dia kontak perusahaannya, apakah masih membutuhkan ya lowongan ini. 然后他就在联系这个公司，就问说是否还需要这个岗位的人。 Oh, kita Februari udah dapat orang karena cuma 1 bulan 然 kita. 后他说我们2月份的时候已经招到合适的人， Dan ternyata itu tawaran pekerjaan beneran saudara 所以 sekalian. 没想到这个是认真的一份工作。 Wah, dia menyesal sekali. 他感到非常的失望， Kenapa ya waktu itu saya tinggal klik buka ya, saya udah kerja sekarang. 然后他感到失望说，为什么那个时候其实只有一点击， Kalau- 但是我没有做。 Kalau orang berespon kerja Februari berarti Januari nggak ada yang kerja dong. Maksudnya Januari belum ada yang jawab iklan itu kan? 如果有人是招到是2月份的时候是招到的，说明1月份可能就没有人 Ya 去招 pasti 聘。 saya dapat kalau saya baca email itu. 所以如果当时我去点击我去应聘的话，我可能可以拿到这份工作。 Padahal dia sudah bertahun-tahun berdoa minta kerjaan. 实际上他其实本身已经在多年的祷告， Jawaban Tuhan diberikan Januari 2023. 但是上帝给他的回答就是在1月份的这个时候， Tapi dia sudah terlalu capek untuk mengecek email. 但是他已经太过劳累了，去检查这个他的邮箱。 Saudara sekalian, berkat Tuhan seringkali sangat dekat. 所以上帝的恩典其实很多时候其实是很近的， Tinggal klik baca email, berespons itu aja kok. 其实只有那么简单，只有一点击，然后查收，我们就可以得到了。 Tapi karena satu dan lain hal, baca email pun tidak mau. 但是有可能因为各种原因，我们检查邮箱都不愿意， Tidak ada respons, 没有什么反馈， berkat lewat. 所以恩典都错过了， Ya, tidak ada respons. 没有反馈。 Orang di WA tidak balas, nah itu tidak ada 比如 respons. 说有人给我们发信息，我们也不回复， Saudara, sangat dekat tetapi sangat jauh 所以 ya. 我们说很近，但是又很远。 Nah, inilah paradoks kehidupan. 这个就是我们人生的一个真理。 Hal yang paling dekat dalam hidup kita seringkali terasa jauh. 很多我们生命当中看起来很近的，但其实是很远。 Tadi kita lihat dalam dunia kerja, hanya karena terlambat baca email nggak dapat kerjaan. 我可以看到，在工作岗位上，可能只有差了那么一步，检查邮箱就会失去掉一份工作。 Di rumah tangga juga begitu. Orang yang seharusnya paling dekat bisa terasa jauh secara emosi. 在家庭里面也是，我们看起来很近的家人，但可能在情感方面却很遥远。 Suami istri itu kan keduanya sudah jadi satu daging ya, sangat dekat sekali dong. 我们说夫妻之间已经是肉体合体， Tapi ada suami istri hidup seperti orang asing, saudara 但是 sekalian. 我们看夫妻之间很像陌生人在过生活， Seperti teman kos. 就好像是一个租房客的， Suami tidur di mana, istri di mana. 她丈夫睡在哪里，她妻子可能睡在另外一边。 Dan dalam era digital ini, kita nggak pernah sepi dari WA, Instagram, YouTube ya. 然后在这样的一个电子时代，我们也从来都不会缺少过网络上的这些信息。 Sangat dekat di HP kita kan ya. 我们手机上有很多的软件， Tapi banyak orang kesepian zaman sekarang. 但是
如今很多人还是仍然会觉得非常的寂寞。 Jadi berkat Tuhan itu sangat dekat, tetapi seringkali kenyataannya kita merasa itu sangat jauh. 所以上帝的恩典其实离我们很近，但往往我们会觉得很遥远。 Ya, jadi kita harus ingat saudara sekalian bahwa kenyataan yang firman Tuhan ingatkan, Tuhan itu sangat dekat dan selalu mendekati kita. 所以我们要不断的学习思考的是，上帝其实离我们很近，而且他也不断的在接近我们。 Tetapi kita yang sering merasa dia jauh. 但是我们自己本身会觉得他遥远。 Tuhan bukan tidak memberkati kita, 上帝并不是没有恩赐我们， Tuhan sendiri mendekati kita. 上帝自己来临近我们， Coba dia memberikan firman selalu. 他不断的给我们他的话语。 Kalau dia diam-diam saja, kita mau ngapain? 如果他一直在静静的，那我们要做什么呢？ Dia berikan kita 10 perintah. 然后他给我们的10条诫令， Dan kalau itu kebanyakan, dia ringkas jadi 2 perintah. 如果那个太多的话，他剪成2个。 Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. 他说感谢来感恩你的恩爱你的上帝，也 Dan 恩 dia 爱你 bikin 的同龄 sangat 人。 simple sekali satu perintah. 然后他也做得非常的简单， Percaya. 相信。 Mau apa lagi saudara 那我 sekalian? 们还要什么呢？ Tinggal satu kata loh. Dari 10 perintah tinggal satu kata. 从10条诫 Percaya. 令简缩成一句话，就说相信， Tidak sukar, tidak jauh. 不远也不近。 Dia mengirimkan nabi. 他派了很多的这个文士人， Ya, dia datang sendiri menjadi salah satu dari antara kita, Yesus Kristus. 他甚至自己也来到了这个世上，成为耶稣。 Dia mengirimkan Roh Kudus, kalau kurang dekat Yesus, Roh Kudus di hati 他 kita. 甚至也派了圣灵来到我们的心。 Kita disatukan dengan Kristus, union with Christ dalam kematian dan 我 kebangkitannya. 们甚至于生于死跟他同在， Dan sebelum naik ke sorga dia bilang, aku besertai kamu sampai kesudahan zaman. 甚至在上去之前，他跟我说，他跟我们说，他一直与我们同在，直到永永远远。 Apa yang kurang dekat saudara sekalian? 那还有什么还不够的呢？ Istri suami kita nggak selalu di hati kita kok. 我们的丈夫妻子可能没有一直在我们的心里， Anak kita belum tentu selalu di pikiran hati kita. 我们的孩子可能也没有一直时时刻刻在我们心里， Tapi Roh Kudus selalu di hati kita. 但是圣灵一直住在我们的心， Entah kita merasakannya atau tidak. 不知道我们是否可以每时每刻的感受到。 Tuhan itu dekat. 所以上帝离我们非常的近， Nah itu sebabnya Musa mengatakan di nasihat terakhir, 所以说在最后摩西有这样的一副叮嘱。 firman itu tidak jauh di langit. 上帝的话语并不是像天上的那么遥远， Sangat dekat di mulutmu dan di hatimu. 非常离我们的嘴巴、离我们的心非常的近， Tidak di langit, 不是在天上， tidak di seberang laut. 也不是在海上。 Saudara sekalian, Rasul Paulus mengutip ayat ini bahkan lebih jelas. 所以保罗也是用了这份的话语，说的也更加清楚。 Paulus dalam Roma 10 menulis begini, 保罗在罗马第10章这么说， firman itu sangat dekat. 他的话语非常的近， Dekat di mulutmu, 近在我们的嘴， di hatimu, 近在我们的心， yaitu Injil. 那就是上帝的话语 Ya,，good news. 也就是好的信息。 Kalau kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, 如果我们用我们的嘴巴承认上帝就是耶稣就是我们的上帝， dan percaya dalam hatimu Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, 且用我们的心来相信上帝已经使他复活， kamu diselamatkan. 那我们就会得救。 Saudara, Tuhan sangat dekat. 那上帝离我们很近， Justru dia menyelamatkan kita ketika dia dekat. 甚至他离我们近的时候，他来拯救了我们。 Dan firman Tuhan gak pernah jauh dari 所以 kita. 上帝的话语从来都没有离我们遥远过， Dan tidak berat perintahnya. 且他的话语也没有那么的重。 Tapi 但是呢， kalau dekat 如果 namun 近。 tidak ada komunikasi sama aja 如 bohong. 果近但是没有任何的沟通的话，那等于是没有用。 Orang tua dan anak satu rumah tapi gak pernah ngobrol. 一个家长和他的孩子住在同一个屋檐下，但是从来都没有沟通过。 Saudara seiman satu gereja tapi gak pernah ngobrol. 我们 Sama 同 aja 样都是信 bohong. 主，在一个教会，但是从来都没有聊天过。 Duduk berdekatan tapi gak pernah ngobrol. Sama aja bohong 我 saudara 们坐着 sekalian. 肩并肩，但是从来都没有聊过。 Komunikasi itu penting. 所以沟通是非常的重要， Bukan hanya kedekatan geografis secara jarak. 并不是身体上的这个物理上的这个近。 Kita setiap hari kalau yang naik bus berdesak-desakan ya. Apa yang kurang dekat sama orang saudara sekalian. 如果我们每天上班都会挤公交的话，我们都会跟身边的人很近。 Apalagi kalau AC-nya nggak nyala keringetan. Waduh saudara sekalian sangat dekat sekali. 特别是如果空调没有开的话，这个距离更加近。 Tapi kita nggak kenal sama mereka. 但是我们不认识他们， Mereka tetap orang asing. 他们仍然是对我们来说是陌生 Meskipun 人。 nempel sama badan kita di bus. 虽然我们身体上可能是碰了， Ya, kita nonton bioskop rame-rame. 比
比如我们看电影， sekeliling kita orang, 我们身边都是人， tapi kita nggak kenal. 但是我们都不认识他们。 Apa gunanya kedekatan kalau nggak ada 那 komunikasi? 这个物理上、身体上的近有什么用 Karena 呢？ itu harus jelas bahwa Tuhan itu dekat, pasti ada tujuannya. 所以说，我们需要知道，上帝离我们近，肯定是有他的目的。 Ya, yaitu di slide berikutnya. Apa tujuan Tuhan, saudara 那 sekalian? 上帝的目的是什么呢？ Dia mau kita berespons. 他想要我们有反馈， Jangan acuh tak acuh. 不要觉得什么不理不睬， Jangan bilang saya sibuk. 不要说我们忙， Kamu nggak tahu saya sibuk. Saya itu nggak ada yang tolongin. Kamu enak orang tua kaya. 不要说你不知道我有什么苦楚，你生活的那么好，你不知道我的情况。 Kalau Tuhan sudah begitu dekat, 如果上帝已经离我们这么近， kita jangan nggak berespons, saudara sekalian. 我们不要不理不睬， Dan jangan cari excuse. 我们也不要找借口。 Tuhan, saya nantilah ya, saya masih sibuk sekarang. 主要不要现在，因为我现在还很忙， Tuhan, saya nggak seberuntung orang lain. 我可能没有像别人那么幸运， Ya, keluarga saya seperti ini 我 Tuhan. 的家庭就是这个样子。 Bukan mereka tolong saya mesti mikul beban. 他们没有帮我，我反倒还要再承担他们的苦楚。 Sedangkan engkau memberkati temanku dengan keluarga yang begitu enak. 而反过来，你却恩典了我朋友的家庭，过 Hidup, 得那么好， hidup ini tidak adil 这 Tuhan. 个生命不公平。 Saudara, kalau Tuhan dekat nggak perlu kita ngomong kayak begitu. 如果上帝离我们近的话，我们不可能会说那样的话。 Berkat Tuhan dekat kok. 上帝的恩典离我们很近， Apakah kita berespons? 但是我们是否有反馈？ Itu inti dari pesan terakhir Musa ya. 这个是摩西最后的话语所叮嘱的这个重要的点。 Selama saya hidup, kalian iya sama Tuhan. 我活着这个时间，你一直都说好的好的， Setelah saya pergi, 但是我走了之后， jangan kalian pura-pura nggak kenal Tuhan. 不要突然间感觉不认识主。 Siapa ya Tuhan ya? Kita nggak kenal. 上帝是谁呢？我们不认识他。 Jangan acuh tak acuh. 不要这样子，不要不理不睬。 Nah, itu yang pesan daripada Musa, saudara 这 sekalian 个是 ya. 摩西的所叮嘱的。 Nah, respon semacam apa yang harus kita berikan kepada Tuhan yang dekat? 那我们需要做什么样的反馈？ Yang pertama, setia. 那就是我们需要忠诚。 Ya, ini inti dari pesan Musa juga, setia pada Tuhan. 这个也是他的核心观点，就是我们需要对主来忠诚。 Ayat 16. 第16节， Karena pada hari ini aku memerintahkan kepada kamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu ke negeri kemana engkau masuk mendudukinya. 吩咐你爱耶和华你的神，遵行他的道，遵守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多。耶和华你的神就必在你所要进去得伟业的地上赐福于你。 Yaitu dibilang berpegang pada perintah dan peraturannya. 那就是我们要遵守他的诫命和律例典章。 Musa akan mati, 摩西会死， mereka masuk ke satu negeri asing, 他们会进去到一个陌生的土地， culture-nya beda. 所有的文化会不同。 Wah, kita mesti explore culture baru nih. 那我们需要去探索新的文化， Bahasanya beda, 他们说的话语不一样， tapi pegang perintah Tuhan. 但是我们要谨守上帝的话语。 Nah, kita berdoa anak kita sekolah luar negeri, budayanya beda, pegang perintah Tuhan. 我们比如说要祷告我们的孩子要去国外读书，但是我们要仍然谨守上帝的道。 Kita akan menghadapi situasi asing kok, saudara sekalian dalam hidup ini. 我们会面临各种各样的陌生的情况， Tergantung kemana Tuhan pimpin kita. 就要看上帝是把我们带到何处， Tapi setia, 但是要忠诚。 setia itu apa? 忠诚是什么呢？ Konsisten ikut Tuhan dan tidak melupakan anugerahnya. 那就是忠诚来跟随上帝，并不忘记他的给我们的恩典。 Kapan orang mulai tidak setia? 什么时候人开始不忠诚呢？ Ketika dia lupa, 那就是当他开始忘记， ketika dia tidak ingat. 当他不记住， Nah, di situ benih ketidaksetiaan. 那这个就是开始不忠诚的这个果子开始产生。 Kalau orang tidak ingat hari ini, hari Minggu, hari Sabat, hari perhentian, 如果人忘记了今天是周日， dia tidak akan setia ibadah. 那他也不会去忠诚来去教会敬拜。 Kalau seorang suami lupa istrinya, dia mulai tidak setia. 如果一个丈夫他忘记他有了妻子，那他肯定会开始不忠诚。 Seorang anak lupa orang tuanya, juga mulai tidak setia. 如果一个孩子他忘记有家长有他的爸爸妈妈，也开始不忠诚。 Kalau kita lupa kita orang Kristen, dimanapun kita berada, kita mulai tidak setia. 如果我们开始忘记我们是信基督的，我们也开始会不忠诚。 Setia itu sangat dekat dengan kita, 所以这个忠诚的话离我们很近， memori kita. 在我们的记忆当中， Ingat, 我们要记住， jangan lupa.
不要忘记。 Itu pesan Musa. 这个是摩西所说的。 Nanti masuk tanah perjanjian. 等到我们进了一个新的土地， Jangan berkata dengan tanganku aku rebut tanah ini. 不要说我们用手来去抢夺这个土地。 Begitu kamu ngomong itu karena tanganmu, nggak lama palamu sujud menyembah berhala. 当我们说我们用自己的手，那过不久我们的头会向土埋地。 Ketidaksetiaan bukan mulai dengan pemberontakan, 不忠诚不是从反抗开始， melainkan dengan perlahan-lahan lupa, 而是从忘记开始， lupa ibadah, 忘记去教会敬拜， lupa jadwal pelayanan, 忘记我们侍奉的这个时间， lupa janji. 忘记我们做了什么样的一个约会。 Itu dasar ketidaksetiaan. 这个是不忠诚的基础。 Pemimpin lupa janji kampanye pasti korupsi. 如果一个国家领导忘记了他之前所誓言的承诺，那他肯定会腐败。 Seorang ahli hukum lupa sumpahnya pasti terima suap. 做法律的，如果他忘记了，他肯定会得到很多的腐败。 Saudara sekalian jangan lupa anugerah Tuhan. 所以我们不要忘记上帝给我们的恩典。 Kita bisa melayani, kita bisa hidup, semua karena 我 anugerahnya. 们如今可以侍奉，可以做这样的事情，都是因为他的恩典。 Kita seringkali hanya ingat konsep blessing, berkat. 我们每次都只会记住关于这个恩典、恩赐这 Kalau 个概念。 kalau berkat masih ada unsur kita kerja keras. 如果恩典，我们可能还会有我们自己本身的这个因素。 Saya belajar baik dapat A, itu kan berkat. 比如说我学习的非常努力，然后我得到了高分，那这个也是恩典。 Tapi berkat masih bisa bikin orang sombong. 但是恩典仍然可以让人自身骄傲。 Teman saya nggak belajar maka dapat F. 我朋友不学习，所以他得了低分； Saya belajar dapat A. 我学习了，所以我得高分， Aku diberkati. 所以我得到了恩典。 Ada nada sombong kan saudara 有 sekalian ya? 有自身的这个骄傲的话语在里面。 Karena aku belajar dengan rajin. 因为我学习了，所以我非常勤奋学习。 Tapi kalau dia satu langkah lebih dalam, 如果他更深一步， aku bisa punya otak dan keluarga yang stabil, bisa belajar, itu anugerah Tuhan. 我有一个好的脑子，我又可以健康的这样的一个家庭，使我可以好好学习，那是因为上帝的恩典。 Nah, di situ baru rendah hati. 这个就是谦卑， Di situ baru tetap setia. 这个就是可以仍然的忠诚。 Jadi jangan cuma ingat berkat, harus ingat anugerah. 所以不要只记着我们这个恩典，但是要记住我们上帝赐给我们的， Karena berkat masih ada unsur perbuatan kita. 因为恩典因为恩典的话还有我们的一部分。 Tapi kalau anugerah, zero. Nggak ada unsur 但是 perbuatan 如果 kita. 上帝所赐的，那应该就不是没有我们自己的， Di situ kita bisa setia. 这个我们可以忠诚。 Tuhan, saya bisa melayani bukan karena saya hebat ya, ada talenta, latihan dengan rajin, tapi karena anugerah Tuhan kasih saya kesempatan. 所以我们可以侍奉上帝，不是因为我有多么厉害的能力，但是全部都是只因为你赐给我们的恩赐。 Nah, kita rendah hati, kita bisa setia. 如果我们把自己的谦卑降下来，我们肯定可以忠诚。 Saudara, kesetiaan itu fondasi pernikahan kita ya. 所以忠诚也是我们家庭婚姻里面的基础， Itu juga fondasi relasi kita dengan Tuhan. 这也是我们跟上帝之间关系的基础。 Itu bukan sekedar perasaan, melainkan komitmen ikut Tuhan. 这不仅仅是一个关系，或者是情感，但是这个是我们跟随上帝的一个基础。 Itu bukan sekedar feeling, 所以这个不仅仅是一个感觉， ya, tapi itu adalah suatu komitmen. 但是这个是一个承诺。 Dan setia itu betul mendatangkan berkat. 然后忠诚的话，确实是可以带来好的，或者是带来恩典。 Karena itu kita jangan pernah merasa setia itu sia-sia, saudara 所以我 sekalian. 们不要说忠诚可能是没有用的，不要这么觉得。 Setia itu adalah respons yang benar kepada anugerah Tuhan. 忠诚是我们反馈上帝给我们的恩典是正确的反馈。 Satu hal kita harus hindari, 有一个这样的一个事情，我们需要去拒绝它。 ya, jangan menganggap setia itu dagang sama Tuhan ya. 不要觉得忠诚是感觉是我们跟上帝之间的交易。 Tuhan, saya setia, Tuhan berkati saya ya. 如果上帝我对你忠诚，那么你要赐给我恩典。 Setia itu bukan untuk dapat berkat. 忠诚并不是为了要得到上帝的恩典， Tapi setia itu karena sudah diberkati dan diberikan anugerah. 但是忠诚是因为上帝首先已经给了我们恩典，所以我们才
忠诚。 Setia itu respons kepada anugerah Tuhan. 忠诚是一个反馈的信息，反馈， Bukan perdagangan dengan Tuhan 不是 untuk 跟 dapat 上帝 berkat 之 lebih 间的 banyak. 交易，不是跟上帝之间的交易，只为了我们可以得到更多。 Jadi setialah berdoa, baca Alkitab setiap hari. 所以我们必须要忠诚的，每天来读圣经、祷告。 Meskipun sibuk dan lelah, saudara sekalian. 虽然可能我们每天很累， Setialah melayani sekalipun tidak diucapkan terima kasih, bahkan disalah mengerti. 我们也要忠诚的来侍奉上帝。虽然可能有时候没有人来看我们，也没有人来答谢我们， Tetap setia ikut Tuhan meskipun situasi sulit. 我们仍然要忠实忠诚的跟随上帝。虽然我们在苦楚当中， Saudara, kesetiaan adalah karakter Allah sendiri. 所以忠诚也是上帝本身的这个性格。 Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. 甚至当我们不忠诚的时候，上帝仍然对我们忠诚。 Karena itu kita perlu datang mohon pada Tuhan, beri kepada aku hati yang setia, rendah hati ya 所以我们 Tuhan. 必须来到上帝的面前，祈求上帝给我们忠诚的心。 Maka dikatakan kalau kita mengaku dosa kita, 所以说，当我们去承认我们的罪， Allah itu setia dan adil. 上帝是忠诚且公平， Dia akan membasuh, mengampuni, menyucikan kita. 他将赎罪，他将清洗我们的罪。 Saudara, yang kedua apa pesan dari Musa? 然后第二点是什么呢？ Yang kedua adalah bijaksana. Ini respons yang penting. 然后第二个是关于我们需要有智慧。 Ya, kita baca ayat 19. 第19节， Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. 我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得成活。 Saudara, apa itu bijaksana? 我们说智慧是什么呢？ Bisa membuat pilihan yang terbaik di antara banyak pilihan. 那就是可以在所有的选项当中，我们可以选择最正确的， Sesuai kehendak Tuhan. 跟随上帝的心意。 Bijaksana itu tidak sama dengan banyak pengetahuan ya. 智慧跟懂得很多信息、懂得很多知识是不一样的。 Kita masuk restoran. 如果我们进入一个餐馆， Wah, menunya tebal, saudara sekalian. 然后它的这个菜品很多很厚， Dari depan sampai belakang ada 100 menu. 从前到后可能有100多道菜。 Kalau orang bijaksana, dia tahu pilihan terbaik. 如果有智慧的人，他会选择最好的。 Apa gunanya tahu 100 menu? 知道100道菜有什么用呢？ Kamu tidak tahu mana yang paling enak dari restoran ini 但是你 pesannya. 不知道这个餐馆有哪一道是最好吃的。 Bijaksana itu kan berarti bisa memilih yang tepat dari begitu banyak pilihan. 智慧是你可以从很多的选项当中，你可以找最正确的。 Karena itu begitu saya diajak makan di restoran yang menunya tebal kayak begitu, saudara 所以 sekalian. 说，当我被邀请到了一个餐馆，这么厚的一个菜品的这个本子， Lalu yang ngajak saya bilang, Bapak mau makan apa? 然后那个人就问我说：“你要吃什么呢 Saya nggak mau lihat buku menu. Bapak yang pesenin karena udah pengalaman di sini kan, kita ikut.？” 然后我每次都会问说：“你来点，因为你平时来这家来吃，你知道哪一道最好吃 Satu, itu mempermudah tuan rumah.？” 第一呢，这个是使这个邀请我的这个人呢，这个更方便。 Yang kedua, saudara, itu pilihan yang bijaksana. 然后第二呢，这也是比较有智慧的选择， Kita nggak tahu restoran 因 itu, 为我们不知道这个餐馆， kita nggak pernah makan di situ, 我们也没有吃过， nggak pernah baca reviewnya. 我们也没有看过他的评价， Kita bersandar sama yang tahu dong. 所以我们要依靠那些知道的人， Dia tahu memilih yang terbaik. 他知道选择什么是最好的。 Saudara, ada banyak orang punya banyak pengetahuan apalagi zaman sekarang. 所以有很多人在当今的时代有很多的知识， Ya dengan AI, pengetahuan nggak terbatas, saudara sekalian. 通过什么电子科技啊，很多人都知道很多的知识， Tapi belum tentu bijaksana. 但是不一定是有智慧的人。 Bijaksana adalah tahu yang terbaik, memilih yang terbaik. 智慧是知道怎么选择最好的， Bijaksana adalah tahu bahwa tidak setia itu membawa konsekuensi. 智慧是知道如果不忠诚可以带来祸患。 Kenapa orang bijaksana pasti pilih Tuhan? 为什么有智慧的人肯定会选择上帝呢？ Karena dia tahu di luar Tuhan nggak ada jalan. 因为他知道除上帝以外、主以外没有其他的路。 Bukan karena dalam Tuhan selalu lancar semuanya. 不是因为如果在上帝里面呢，所有的路都会通畅。 Tetapi kalau dalam Tuhan aja ada kesulitan, apalagi di luar Tuhan. 但是如果在主内的话，仍然有难的话，更何况在主以外呢？ Dalam gereja banyak masalah. 我们说在教会里面有很多的事情， Apalagi di luar.
那在教会外面何等不是呢？ Orang bijaksana pikirnya kayak begitu. 有智慧的人会这么想。 Biar banyak masalah, saya tetap setia ke gereja. 虽然有很多的难处，我仍然会来到教会。 Kalau ada orang berkata begini, ikut Tuhan banyak masalah, mendingan gak usah ikut Tuhan tuh, kayak teman saya lancar-lancar aja. Itu tidak bijaksana. 如果有人说跟随上帝有很多的难处，倒不如我们就不跟随上帝，那这个就是没有智慧的人。 Kalau ada orang berkata, gereja banyak masalah, gak usah ke gereja. 如果有人说在教会里面有很多的事情，有很多的烦事，你倒不如不要去， Itu tidak bijaksana. 那这个就没有智慧。 Orang bijaksana tahu there is no choice, cuma Tuhan. 有智慧的人他知道没有其他的选择，没有其他的路，只有跟随主， The best. 所以这个是最好的。 Yesus pernah tanya sama murid-muridnya, 耶稣曾经问过他的学民， kalian tidak mau pergi juga ikut banyak orang tinggalkan aku? 你不要跟其他人一样离弃我吗？ Jawaban Petrus bijaksana sekali. 然后彼得说的非常有智慧， Tuhan kami mau pergi ke siapa? 他说：“主，我们如果要去的话，离弃你，我们要跟随谁呢？ Hanya perkataanmu hidup kekal. Gak ada yang orang lain punya perkataan hidup kekal. 只有你说过我们可以得永生，没有其他人是这么说过。 Wah, jawaban itu menyenangkan Tuhan Yesus. 然后这样的回答的话，使上帝取悦。 Orang ini ngerti. 这个人懂， Sesusah-susahnya dalam Tuhan, there is no better way. 在主里面，无论有多么的难，在主外面没有其他的路。 Saudara, apa contoh paling jelas orang tidak bijaksana? 那最清楚没有智慧的人是什么样子的呢？ Meremehkan dosa. 那么就是在轻视罪恶。 Dia punya kuasa, dia punya harta, dia pikir, what is dosa? Saya bisa bayar dosa kok. 他有权、有能力、有钱，他觉得说罪是什么呢？我可以去买这个罪。 Ada satu orang selebriti yang terkenal. 有一个这样很有名的艺人， Banyak uang dari iklan. 他从很多的广告代言得到了很多的钱。 Hartanya 2 miliar dolar, saudara sekalian. 他的这个钱的话是2亿美元， Dolar ya, bukan rupiah loh, saudara sekalian. 美元哦，不是印尼盾。 Oh, dia tapi salah ngomong 但 di 是他说 rekaman. 错话了， Dia posting sesuatu menyudutkan sebuah suku, saudara sekalian. 他说了感觉是轻视了某一个种族。 Ya, suku tertentu dia jelek-jelekan itu. 这个种族呢，他说了很多的坏话， Dia sempat ditegur, kamu kok memojokkan satu suku? 然后他也被很多方来说，为什么你轻视这样的一个种族？ Wah, dia merasa dia orang sangat hebat sekali. 他觉得他自己是一个厉害的人。 Di televisi dia ngomong, saya tidak salah. 在电视上面他说我没有错， Kamu nggak tahu saya siapa? 你不知道我是谁。 Wah, dia merasa sangat powerful. 然后他觉得他自己很有权柄。 Saudara, apa yang terjadi setelah itu? 那接下来发生什么呢？ Kan dianggap remeh itu ya, kesalahan tuh dianggap remeh. 所以他觉得他自己所做的这个错的话很轻视。 Semua perusahaan yang pasang iklan yang pakai dia sebagai iklan, tulis surat semua, putus kontrak. 然后所有公司跟他代言合作的公司的话，跟他解约了， Dalam waktu 1 bulan, 在1个月之内， hartanya turun 80%. 然后他所有的财产损失了80%， Tersisa 20%. 剩下了20%。 Saudara mungkin berkata, Pak, kalau gitu masih banyak juga Pak hartanya. 我们可能会说，虽然降低了80%，但是他的财产还是很多， Ya, itu kan baru satu dosa kecil. 但那个只是一个小罪， Dia memojokkan satu suku. 他轻视了一个种族， Dia lakukan sekali lagi coba. 然后如果他又做了一次呢， Pasti 0 hartanya. 那他的财产肯定是归零。 Saudara, orang bijaksana sehebat apapun gak pernah meremehkan dosa. 所以说，有智慧的人，不管是多么厉害，他是不会再轻视罪恶， Makin dia terkenal, 他更加出名， makin dia dihormati, 更加有权， makin dia diberi kuasa, 更加有这个能力， makin dia dipercayakan banyak harta, 更加会给他很多的钱， makin hati-hati, rendah hati. 他更加的小心，更加的谦卑， Gak berani meremehkan orang. 他不会去随便的轻视别人， Apalagi meremehkan dosa. 特别是来轻视罪恶。 Itu contoh kecil ya soal uang dan reputasi, saudara 这个 sekalian. 只是一个小的举例，是关于钱、关于权的。 Nah, orang bijaksana itu belajar dari kesalahan sendiri, 所以有智慧的人也是通过自己的错的这个来去学习， belajar dari kesalahan orang lain, 通过别人所做的经验来学习， belajar dari kesalahan tokoh-tokoh Alkitab. 也是通过圣经的一些人物来学习， Daud, 比如说大卫、 Saul, 扫罗、 Petrus, 彼得， nenek moyang kita Adam Hawa. 还有亚当、夏娃。 Menjadi orang tua kan juga begitu. 我们成为家长也是， Kita perlu bijaksana. 我们需要有智慧。 Setiap pilihan ada akibatnya jangka panjang.
每个选择都有它的后果，而且是长期的。 Dan jangka panjang itu adalah anak kita. 而这个长期呢，就是我们的孩子。 Itu konsekuensi kesalahan kita seumur hidup kita lihat. 这个就是我们生命当中如果做错选择的后果。 Ada orang tua tidak awas mengawasi anak. 有的家长可能不当心的照顾他的孩子， Anaknya mengambil pisau menusuk dirinya. 他的孩子比如说拿了刀刺了他自己， Ya untung selamat ya memotong dirinya, untung selamat begitu loh. 幸好还有救， Tapi ada bekas cacat di sini saudara 但 sekalian. 是可能有伤疤。 Karena dia tidak mengawasi anaknya, tidak mengamankan pisau. 因为他没有去好好的照顾，看着这个孩子。 Setiap kali orang tua itu melihat garis di sini anaknya, 每当这个家长看到这个疤痕，他在他孩子的手上， mereka selalu diingatkan ini karena kita lalai. 他会不断的记住，这是因为我没有当心。 Seumur hidup kita lihat garis itu terus di tangannya. 这一生当中，他一直看着这个，他会留下的这个疤。 Menjadi orang tua perlu bijaksana dari Tuhan. 所以成为家长需要来自上帝的智 Karena 慧， konsekuensi seumur hidup di depan mata kita sampai kita tutup mata. 因为我们的所做的这个后果的话，就是在我们的眼前。 Perkataan kita 我 harus 们所 hati-hati. 说的话需要小心。 Saya pernah masuk ke nonton bioskop bersama keluarga, depan saya ada keluarga lain. 我们有一次就是一家人去了电影院，然后前面坐了一个家庭， Anaknya duduk aja begitu saudara sekalian. 他们的孩子就是在那里坐着， Papa mamanya masih muda ya, datang begitu 然后 saudara 他的 sekalian. 爸爸妈妈还很年轻，然后就过来， Ngomong begini mamanya saudara, saya kaget loh. 然后他妈妈这么说，我当时非常惊讶。 Kamu pindah sana. 他说你坐过去， Siapa kamu? Misain papa sama mama duduknya. 你谁呢？拆开我跟爸爸坐在一起。 Waduh saudara sekalian, saya kaget sekali dengar kalimat itu. 然后当时我就非常的惊讶，听这样的话。 Kalau saya jadi anaknya nggak akan lupa seumur hidup loh kata-kata itu. 如果我成为他的孩子的话，我可能会不会忘记他妈妈说过的话。 Jadi kehadiran kami memisahkan kalian berdua. 所以我的存在的话，是拆开你和你们两个之间。 Nanti kalau saya sudah bisa saya pergi ya. 所以如果我有能力的时候，那我要走， Kalian bersatu lagi. 使你们可以在一起。 Itu perkataan harus dipikir saudara sekalian. 所以我们所说的话需要经过脑袋 Ya, 思考， kita harus bijaksana. 我们需要有智慧， Jangan sembarang ngomong karena itu konsekuensi jangka panjang. 不要随便说，因为我们所说的话，这个就是后果。 Anak tidak lupa, 孩子不会忘记， tidak akan lupa. 他都不会忘记， Karena itu kita nggak boleh lupa bijaksana. 所以我们不要忘记需要智慧。 Firman Tuhan mengatakan barang siapa kurang hikmat, minta kepada Tuhan. 所以上帝的话语说，谁觉得没有智慧的话，那要向上帝索要。 Ya, misalnya ada orang tua selalu marah-marah, kata-kata yang kasar, apa akibatnya? 如果有的家长不断的在说出话，那后果是什么呢？ Ya nanti anak jadi takut, tidak terbuka, nanti jauh kan? 那这个后果的话，孩子到时候会封闭起来，会离开家长。 Bagaimana cara mendekatkannya 那 lagi? 怎么在让孩子跟我们又亲近呢？ Harus bijaksana. 我们需要有智慧， Ya, nggak bisa jalan pintas saudara sekalian. 我们没有怎么捷径。 Ada seorang tua favoritisme satu anak dibanding anak lain. 有家长，比如说他喜欢一个孩子 Wah, 超过其他的孩 anak 子， saya ini kasih muka ke saya kalau yang ini. 他就说我这个孩子给我很多的面子， Kalau yang itu bikin saya hilang muka. 然后另外一个就给我丢面子， Nanti kan ada konsekuensi jangka panjang. 那这样的也是有后果。 Yakub Esau. 那像雅各和 Sampai hari ini kan saudara sekalian, Yakub Esau. 直到现在， Itu sebabnya kita harus bijaksana mengikuti Bapa di sorga. 所以说我们需要跟随上帝，才能有智慧。 Tuhan seperti apa kepada kita, 上帝像什么样对我们， kita terapkan hal itu pada anak kita. 我们就要那样子来对待我们的孩子。 Karena itu Musa berkata, pilihlah hidup supaya kamu dan keturunanmu hidup. 所以摩西说，我们来去选择，使我们和我们的后裔可以活着。 Pilihan kita berdampak panjang saudara sekalian. 我们的选择是有影响的， Turun temurun. 它是可以不断的影响我们的后裔。 Tuhan mau kita, Musa mau kita juga pikir jangka panjang. 所以摩西也要我们可以长期的思考， Jangan cuman senang-senang sekarang. 不要只活在当下。 Saudara, memang zaman sekarang ada tren child free ya. 所以我们知道，我们当今时代有这样的一个文化，就是说不要孩子。 Orang tidak mau punya anak. 很多人现在不想要有孩子， Mereka takut konsekuensi jangka panjang. 他们担心害怕长期的这个后果。 Tapi tidak ada anak sekalipun, tetap ada konsekuensi jangka panjang kalau kita tidak bijaksana. 但是如果即便没有孩子，如果我们没有智慧的话，也是有后果的。 Orang bijaksana itu seperti main catur.
有智慧的人就像是一个下棋的人， harus pikir 10 langkah, 20 langkah ke depan. 我们需要去看我们不是走一步，而是要想10步， Baru mengambil langkah dengan hati-hati. 所以我们才会当心的去走每一步。 Saudara, sebelum kita berkata sesuatu penting atau enggak penting, kita harus bijaksana dan berdoa. 所以我们在说一个事情重要或不重要，我们首先要先有智慧的祷告。 Kalau orang tua berkata, "Nak, harus ke gereja untuk kebaikan moral kamu." 如果我们说孩子你必须要去教会， Tapi- 对你是好的， Tapi mereka sendiri jarang ke gereja. 但是家长本身也是很少去教会， Artinya apa? Ke gereja tuh nggak penting-penting amat. 所以这个孩子会想说，去教会其实也不是那么的重要， Gereja itu untuk anak kecil. 教会是给孩子的， Saudara, memang tidak gampang ya jadi orang tua. 所以做家长是不容易的。 Tapi Musa bilang bagi keturunanmu juga. 但是摩西说也是对你的后裔， Berarti ya kita harus berpikir dengan bijaksana. 所以我们需要有智慧来去思考思想， Jangan abaikan firman Tuhan. 不要不理不睬上帝的话语， Aplikasikan dalam hidup sehari-hari. 我们要把它活在我们的生命当中。 Saudara, kalau kita pikir bijaksana ini luar biasa. 如果我们说这个智慧可能是多么了不起的事， Tuhan kasih kita pilihan. 上帝给我们选择。 Ya, Musa bisa saja ngomong gini, kamu harus begini. 摩西可能会说你一定要这么做，这么 Tapi 做。 Musa bilang apa? 但是摩西说什么？ Kamu pilih. 但是摩西说你拣选， Kamu ada freedom, kebebasan. 你有这个自由 Pilih yang benar. 去选择正确的。 Tuhan itu menghargai kita, saudara sekalian. 上帝对我们是有爱的， Bukan perlakukan kita seperti robot. 他对我们是有自由的，不是对我们像是对着机器一样。 Tapi memberikan kita kebebasan, pilih. 但是给我们享受这样的一个自由来选择， Tapi pilih yang benar. 但是选好的、正确的。 Saudara, kalaupun kita pernah tidak bijaksana, 所以说，如果之前我们可能有过没有智慧的选择， Tuhan tetap mau membimbing kita. 上帝仍然也想要引领我们， Mohon hikmat seperti Salomo. 就像是扫罗摩的这个智慧， Belajar dari kesalahan masa lalu. 我们通过以前的经验来学习。 Mohon keberanian untuk memilih yang benar. 我们请求可以给我们这样的一个勇气来选择正确的， Maka dia akan menuntun kita dalam setiap keputusan. 所以他肯定会在我们每个选择当中引领我们。 Yang ketiga, saudara sekalian, respons macam apa? 那第三个的话是什么样的反馈？ Mengasihi Tuhan. 那就是爱上帝。 Dengan mengasihi Tuhan, ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. 切切爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他使你的生命，你的日子长久，也在乎他。这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许所赐的地上居住。 Saudara, orang Kristen diajar untuk mengasihi Tuhan. 所以说，我们信主的人被教导说要爱上帝， Tapi alasannya unik, 但是这个原因很特殊， karena Allah adalah kasih. 因为上帝本身是爱， Tidak ada etika di dunia begitu alasannya. 从来这个世俗上没有这样的一个原理。 Kamu mesti mengasihi karena kamu utang budi, begitu kan adanya begitu, 我 saudara 们知道 sekalian. 的是说，你需要爱他，因为你可能欠了他什么。 Tapi Tuhan, Alkitab mengatakan kamu mengasihi Tuhan karena Allah adalah kasih. 但是圣经说，我们要爱上帝，因为上帝是爱。 Kita kenal kasih dari Tuhan. 我们对爱的这个认知，懂得爱，是因为上帝。 Agama Kristen itu agama kasih, saudara sekalian ya. 所以这个基督其实是关于爱的宗教， Karena intinya adalah Allah mengasihi dunia ini dan memberikan anaknya. 因为这个核心的话，是因为上帝爱这个世上这个世人，所以他派了他的儿子。 Berarti di dunia ini tidak ada cinta kasih. 所以说，在这个世界上是没有爱的， Karena itu Allah mengasihi dunia 所以上帝爱这个， dan memberikan anaknya. 然后派了他的儿子。 Ya, dunia ini nggak ada cinta 所 kasih, 以说，我 saudara 们说这 sekalian. 个地球没有爱。 Itu sebabnya kita kasih tahu anak-anak begini kan. 所以说，我们这么跟孩子说， Nah, hati-hati ya. 孩子你要小心， Banyak orang jahat di luar. 在外面很多的坏人， Kamu harus bijaksana. 你一定要有智慧， Jaga diri. 请谨守你的心， Jangan gampang percaya perkataan orang. 不要轻易的相信别人的话。 Itu ajaran kita pada anak-anak. 这个是我们对孩子的教导。 Karena memang dunia ini tidak ada cinta kasih. 那是因为这个世界没有爱，
Kalau dunia ini ada cinta kasih, pasti pesan kita beda. 如果这个世界有爱的话，我们的对孩子的这个信息肯定是不一样 Nah, 的。 silakan kemana aja kamu mau, bebas, pokoknya aman semuanya. Nggak mungkin kita ngomong 你 gitu. 可以去任何的地方，随便你，因为哪里都安全。我们不可能会这么说。 Dan kasih manusia itu seringkali mencurigakan. 所以，而且人的这个爱的话，有的时候非常的令人怀疑。 Ada seorang pemudi ulang tahun. 有一个这样的年轻人过生日， Wah, ada seorang pemuda memberikan hadiah istimewa, jam yang mahal, saudara sekalian. 然后有这样的一个朋友给了他非常昂贵的这个手表， Pasti pemudi ini tanya, apa maksudnya ngasih saya jam yang mahal? 然后他肯定会反过来问说：“你给我这么昂贵的礼物有什么目的呢？ Pasti ada maksudnya. 肯定有另有目的。 Iya kan? Lalu temannya bisiki, memang dia naksir kamu. Nah, itu maksudnya. 然后他会说：“确实是因为我就是喜欢你， Nggak ada kasih tulus. 所以没有真诚的爱。” Itu manusia punya sikap, saudara sekalian. Kalau kamu mengasihi aku berlebihan, aku curiga. 这个是人本身的性格。如果你太过于爱我，我反过来会怀疑你。 Kasih sejati hanya kita belajar dari Tuhan Yesus. 所以忠诚、真诚的爱，我们只会从主耶稣的身上看到。 Hanya orang Kristen bisa mengasihi dengan tulus, setulus-tulusnya. 只有信基督的人才会爱别人，爱得如此的真诚。 Karena Allah adalah kasih. 因为上帝是爱， Dan kasih itu nggak bisa dipaksa, harus itu sukarela dan sukacita. 而且这个爱是逼不得的，强迫不来的。 Saudara, Musa di akhir hidup menegaskan, 所以摩西在他临世之前强调了， saya nggak bisa mendampingi kamu ke tanah perjanjian, 我没办法去陪伴你来到了这个土地， tapi Tuhan beserta kamu. 但是上帝与你同在。 Karena itu pesan terakhir Musa apa? 因为他最后的话语是什么呢？ Kasihilah Tuhan Allahmu. 请爱你的上帝， Karena it is your future. 因为这是你的未来， Itu masa depanmu. 这个是你的未来。 Anak-anak yang dikasihi ada masa depan. 上帝所爱的孩子必然有未来， Kasih menciptakan future. 爱诞生了未来。 Kasih Tuhan memberikan pengharapan pada kita. 那么上帝的爱给了我们希望。 Saudara sekalian, itu sebabnya Musa memberikan nasihat terakhir kepada bangsa Israel. 所以说，摩西最后对以色列人说了这样的3个叮嘱。 Intinya apa sih? 那重点是什么呢？ Kita berespon pada Tuhan. 我们要反馈上帝， Jangan acuh tak acuh. 不要不理不睬。 Dan 3 respon kita belajar dari nasihat terakhir Musa. 然后我们学习了3个点，我们如何的反馈。 Yang pertama, setia. 第一是忠诚， Ya, konsisten ikut dan tidak lupa anugerah Tuhan. 我们不断的跟随，且不要忘记上帝的恩典。 Yang kedua, bijaksana. 第二是智慧， Ya, pilih sesuai kehendak Tuhan yang benar. 选择随着上帝的心意来去选择正确的。 Jadi orang tua harus bijaksana. 成为家长需要有智慧。 Yang ketiga, kasihi Tuhan Allahmu. 第三是爱我们的上帝， Ya, dengarkan suaranya, senang dekat dengannya, lakukan perintahnya. 听从他的话语，行使他的话语。 Dan janji Tuhan apa saudara sekalian? 那上帝对我们的承诺是什么呢？ Bagi kamu dan keturunanmu lah janji ini. 对你和你的后裔，这个承诺可以实现。 Tuhan mengasihi kita 所以，上帝爱我们每个人， dan memberikan masa depan yang cerah bagi kita dan keturunan kita. 且给我们每个人明亮的未来，且我们的后裔带来希望。 Jangan acuhkan Tuhan, 不要对上帝不理不睬， berespon pada Dia. 对他反馈。 Mari kita berdoa. 我们来一起进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. 主，感谢你，你对我们如此伟大的爱。 Tuhan bukan hanya mengasihi kami dari jauh. 你不仅仅是爱我们从远的地方， Tuhan sangat dekat dengan kami. 你却离我们非常的近。 Tuhan mau dekat dengan kami yang penuh dengan dosa kelemahan ini. 你要临近我们这么有罪的人， Tuhan, kami mengucap syukur. 我们非常满怀感恩。 Kami minta Tuhan beri kami kekuatan untuk setia kepadamu. 我们请求你，使你给我们能力，可以不断的忠诚， Ingatkan kami selalu akan anugerah-Mu ya Tuhan. 不断提醒我们关于你的恩典， Tuhan beri kepada kami hati yang bijaksana. 给我们一个有智慧的心， Bisa menghitung hari-hari kami. 使我们可以数着我们的日子， Bijaksana sebagai orang tua. 有智慧的家长， Dan bijaksana sebagai anak-anak-Mu. 且成为有智慧，成为你的孩子， Dan beri kepada kami hati boleh mengasihi Tuhan. 也给我们一个可以爱你的心， Karena Engkaulah yang memberikan hidup dan masa depan kepada kami. 因为只有你给了我们生命和我们的希望。
Tuhan, kami serahkan keluarga kami masing-masing dalam tangan-Mu. 我把我们的家庭每个成员交托在你的手中， Berkati kami sebagai orang tua, 请恩赐我们作为家长， berkati anak-anak kami. 请恩赐我们的孩子， Kiranya anugerah perlindungan berkat Tuhan selalu menyertai keluarga kami siang dan malam. 使你的恩赐、你的恩典可以造福我们每个家庭，早上到晚上， Sehingga setiap orang di keluarga kami selalu berespons kepada Tuhan. 使我们家庭的每个成员可以正确的反馈你， Dan kami boleh menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. 使我们可以取悦你，来荣耀你的名。 Berkati setiap kami ya Tuhan, 请恩典恩赐我们每个人， dan pakai setiap kami. 且使用我们每个人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang sudah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih mewakili hamba Tuhan, majelis, jemaat. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih juga Saudari Vivi yang sudah menerjemahkannya. Tuhan Yesus memberkati terus pelayanannya. Bapak Ibu, untuk meresponi firman Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Untuk memperingati Hari Lansia, pada pagi hari ini dari gereja menyiapkan souvenir untuk para lansia, untuk dibagikan, untuk mengingat terus bahwa untuk kebaikan dan anugerah Tuhan bagi para lansia. Souvenir akan dibagikan oleh anak-anak kita dari teens. Saya mengundang untuk para lansia boleh. Ya, sebelumnya ada sebuah cuplikan video. Ya, oke. Tentu tak ada yang tahu apa yang terjadi sebelumnya. Namun, rasanya beruntung sekali bisa berkunjung. Liburan kali ini, kami mengetahui sesuatu. Tak terasa, ayah sudah menyandang nama kakek. Kini ia telah memiliki seorang cucu. Saat itulah tatapan keanehan itu datang. Anak kecil tadi itu lucu. Siapa namanya? Itu Alia, Kek. Cucu kakek. Oh iya. Wah, kok rotinya diiris-iris sih? Nggak pakai selai, Kek. Waktu yang terus melaju sejatinya membuat kami harus sabar menunggu. Ya udah, kita perhatiin dulu aja. Iya sih ya. Anggap aja nggak ada apa-apa ya. Hingga waktu pun menyadarkan bahwa kakek sedang tidak baik-baik saja. Kek! Kakek! Kek!
Akhirnya, kami mengetahui apa yang tengah terjadi. Ya, kakek menderita Alzheimer. Dan ini sudah biasa di usia sepuh. Bapak dan Ibu ingatkan saja kakek seandainya ada keliru ya. Dan satu lagi, kakek supaya banyak baca buku, supaya memorinya terjaga. Ya Bu, Pak, ini bisa ya. Saya nggak pesen martabak. Kamu pesen martabak? Enggak ya? Kakek? Halo? Pesan martabak kacang 1 porsi. Akan ada banyak peristiwa yang mereka lupakan menjelang hari tua. Dengan menjaganya sepenuh hati adalah salah satu bukti cinta kita kepadanya. Ya, selamat Hari Lansia buat orang tua kita semua di sini yang sudah berumur di atas 60 tahun. Saya mau persilakan Bapak Ibu yang sudah di atas umur 60 tahun untuk bangkit berdiri, dari anak-anak kita, dari cucu-cucunya akan membagikan souvenir untuk Bapak Ibu semua. Boleh berdiri Bapak Ibu yang di atas 60, apa malu-malu nih ya? Yang besok berulang tahun 60 juga boleh berdiri lah. Ya. Boleh anak-anak sambil ucapin selamat lansia, popo, opa, kungkung. Ya. Sebelahnya juga Denzel. Sebelahnya juga. Iya. Ini ada ya, ini ipo-ipo semua. Ya, satu. Oke. Ya, masih ada yang belum dapat? Bapak Ibu yang di atas 60 boleh acungkan tangannya. Bapak Ibu yang di atas 60 tahun boleh acungkan tangannya. Sudah semua? Ya, mewakili hamba Tuhan majelis, selamat Hari Lansia buat Bapak Ibu semua. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati untuk memberikan yang terbaik di pagi hari ini melalui persembahan kita. Pagi ini ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk kas umum dan kantong yang ungu untuk diakonia.
Saatnya kita juga bersama-sama untuk memberkati rumah Tuhan di tempat ini, untuk mencukupi kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini. Kita angkat sebuah pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Setiap pagi rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau baik Tuhan, dan Engkau selalu baik dan menemani kami di dalam setiap hari-hari yang kami jalani. Kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan Engkau Tuhan, dengan mengingat bagaimana Engkau telah dengan setia memelihara hidup kami, dan dengan keyakinan bahwa Engkau juga yang akan memelihara kami di dalam waktu-waktu kami akan datang. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah bagi pekerjaan-Mu melalui tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama buka suara untuk dua pokok doa. Yang pertama, kita doakan untuk sidang raya dan seminar Sinode GKBJ tanggal 4-5 Oktober. Kiranya Tuhan yang memimpin untuk segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan untuk tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Kita berdoa bersama. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk sidang raya dan seminar Sinode Tuhan di tanggal 4-5 Oktober ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang kiranya hadir dan memberikan pimpinan sehingga sidang ini Tuhan boleh berjalan di dalam hikmat Tuhan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang bijaksana yang selaras dengan rancangan-Mu bagi gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk saudara kita yang sudah lansia untuk bisa menikmati berkat Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Kita berdoa bersama.
Bapa, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudari kami Tuhan yang sudah memasuki usia lansia. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan telah menghantar mereka sampai kepada satu usia yang begitu indah. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh menikmati berkat-Mu, menikmati penyertaan-Mu Tuhan di masa-masa tua mereka, dan mereka boleh mengingat dan menceritakan kebaikan-Mu sepanjang hidup mereka kepada generasi-generasi yang berikutnya. Kiranya Engkau yang dimuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapa, terimalah segala doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Roh Kudus, menyadarkan akan dirimu bahwa kasih Allah begitu limpah, sehingga melalui kasih Allah engkau boleh semakin mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Sehingga melalui kasih yang kau nyatakan, kasih Allah boleh senantiasa dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya bagi yang sudah berusia 60 tahun ke atas, selamat ulang tahun bersama. Kiranya semakin lanjut usia kita boleh memandangnya sebagai anugerah Tuhan, supaya melalui anugerah Tuhan ini hidup kita juga boleh terus menghasilkan buah. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Wilson Suwanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Kiranya apa yang sudah disampaikan kita mengingatnya dan kita menjalankannya. Ya, sekali lagi terima kasih. Dan di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini, ada yang baru pertama kali hadir. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, boleh dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Kalau ada yang baru pertama kali hadir. Ada? Tidak ada ya. Oke, kita akan melihat beberapa warta gereja. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan informasi warta berikut ini.
ibadah adalah Roma 12 ayat 1. Ibadah tidak dibatasi oleh tembok gereja dan liturgi gereja, tetapi seluruh aspek hidup kita adalah ibadah. Ketika beribadah di gereja, esensi ibadah adalah alami kehadiran Tuhan. Ibadah menghasilkan perjumpaan dengan Tuhan, dan ibadah yang benar menghasilkan perubahan hidup. Mari kita sama-sama alami pembaruan ibadah. Pemazmur dalam pujiannya mengatakan, merindukan dan mengharapkan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Ia mengibaratkan dirinya sebagai domba yang tersesat dan terhilang, sehingga terus membutuhkan pertolongannya. Mari kita sama-sama terus belajar menumbuhkan cinta pada firman-Nya. Bacaan kita minggu ini pada kitab Maleaki. Alkitab adalah landasan kita untuk tetap percaya. Tetaplah setia membaca firman-Nya. Kita diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu pilihan jalan orang benar dan jalan orang berdosa. Orang benar dikenal dan diberkati Allah, tetapi orang fasik tidak memperoleh bagian dalam kerajaan Allah, sehingga memperoleh binasa. Ikuti persekutuan Usia Indah pada hari Selasa, 1 Oktober, dengan tema Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Diambil di kitab Mazmur 1 ayat 1-6, dibawakan oleh Guru Injil Heni Setiawan. Yang mana yang menjadi pilihanmu? Bagi orang yang menyadari ketidakberdayaannya, anugerah adalah pelukan perlindungan Allah. Ikuti persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 5 Oktober pukul 6 pagi dengan tema Pagar Perlindungan Tuhan, diambil pada kitab Mazmur pasal yang kelima yang disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Christian. Tidak jarang kita bertanya dalam hati kita, mengapa orang yang hidup takut akan Tuhan masih mengalami berbagai kemelut dan pergumulan, bencana dalam hidup, dipecat dari pekerjaan, mengalami penyakit parah, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintai? Hari-hari ini memang sangat banyak orang mengalami hal yang demikian. Lalu muncul pertanyaan, apakah Tuhan berubah dengan janjinya? Hadiri ibadah minggu depan pada tanggal 6 Oktober dengan tema Doa dan Pergumulan, diambil pada kitab Mazmur 6 yang disampaikan oleh pendeta Stephen Paul. Kebaktian ibadah teens pada minggu depan tanggal 6 Oktober dengan tema Keep Calm and Pray, diambil pada Mazmur pasal yang ke-6 yang disampaikan oleh pendeta Rusdi Japri. Dari mana datangnya pertolongan Daud ketika berkali-kali mengalami bahaya dan ancaman? Lause Sekolah Minggu akan menjelaskannya dengan tema My Superhero. Yayasan I Care Counseling Center dengan visi menjadi pusat konseling yang membawa harapan, perubahan, dan pengembangan keterampilan dalam menciptakan pribadi dan relasi yang lebih sehat melalui pendekatan konseling yang relevan. Mari bergabung dalam persekutuan doa misi pada hari Kamis 3 Oktober pukul 7 malam via Zoom dengan tema Merekatkan yang Retak, sharing dari Guru Injil Nani Priscilla tentang apa saja yang I Care lakukan dalam membantu pribadi-pribadi yang hatinya terluka. Bapak, Ibu, Saudara diingatkan bahwa minggu depan pada tanggal 6 Oktober kita akan menikmati perjamuan kudus sebagai peringatan kita mengenang kasih Kristus yang telah berkorban menebus kita orang yang percaya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambutnya. Kita juga mempersiapkan persembahan terbaik kita bagi Dia. Sekian informasi Warta Minggu ini. Happy Sunday all. Tuhan Yesus memberkati.
Kitab kita di bulan Oktober ini terambil dari kitab Mazmur. Ya, ini adalah tema khotbah, dimasukkan ke dalam tema-tema khotbah baik umum, usia indah maupun sekolah minggu. Dan ini boleh menjadi bahan bagi Bapak Ibu sekalian supaya ada percakapan iman antara Bapak Ibu dengan anak-anak di rumah. Ya, setelah pulang mungkin bisa tanya, tadi di sekolah minggu ceritanya apa? Ya, dan saudara sebagai orang tua, sebagai popo dan kungkung boleh menanamkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anak saudara, ya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar, kalau mereka ditanamkan nilai tentang mengasihi Tuhan, ya, maka dikatakan ada berkat ke depannya, ya, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita boleh setia menjalankan tugas ini. Mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, Departemen Pembinaan dan Persekutuan akan mengadakan satu acara yaitu Husband and Wife Dinner yang diadakan hari Sabtu tanggal 30 November jam 5 sore. Ada pesertanya minimal 15 orang, sudah cukup ya 15. Tapi ada maksimalnya 20 orang. 20 orang ini belum mencukupi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut Husband and Wife Dinner ini boleh segera mendaftarkannya. Supaya nanti melalui acara ini ada percakapan-percakapan yang tadi bukan seperti teman kos, ya. Tapi ada satu percakapan-percakapan yang lebih bernilai dan membangun relasi saudara sekalian sebagai suami istri. Setelah pulang dari tempat ini jangan segera pulang, di bawah ada makanan kecil dan juga kopi yang saudara sekalian bisa bersama-sama makan dan boleh beramah-tamah satu dengan yang lainnya. Dan minggu depan juga kita ada acara basar, ya. Jadi saudara sekalian boleh membeli makanan-makanan untuk mendukung retreat kita di tahun 2026 ya. Jadi kita boleh memberikan dukungan. Itu saja pengumuman dari saya dan ada tambahan sedikit dari saudara Petrus Jonathan. Ya Bapak Ibu, kita nyanyi satu lagu ini, habis setelah itu baru bersalaman. Dan kemudian Bapak Ibu turun menikmati ramah tamah di bawah dengan saudara seiman semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Bergandengan tangan Bapak Ibu, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisah. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. Hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.